Sampai Allah Ta'ala sebut, bagi warning dalam Al-Quran, dalam surah Nisa, Allah sebut, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kamu berkahwin dengan perempuan yang berkahwin dengan ayah kamu. Siapa yang kahwin dengan ayah kita? Mak kita. Kita tak boleh kahwin dengan mak kita. Dan juga disebut di sini, dia itu menikahi ibunya sendiri atau dia berzina dengan anak perempuan ibu tu, iaitu dia berzina dengan kakak dia atau adik perempuan dia, saudara kandung. Istilah kita sebut apa tuan-tuan? Sumbang mahram. Sumbang mahram dengan adik-beradik dia sendiri. Yang ni berlaku tuan-tuan, berlaku. Nak kata sikit, tak sikit juga tuan-tuan, banyak juga kes yang kita tahu. Yang tak tahu, wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, orang yang merancak atau memainkan kemaluannya dengan tangan untuk mengeluarkan maninya. Ini 7 golongan mereka yang akan direct disuruh oleh Allah, tak ada nak mula apa lagi, hampa ni pergi masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tuan-tuan, hinanya manusia ketika itu tuan-tuan. Bila Allah sedikit pun tak pandang, bahkan Allah Ta'ala murka, tak ada sifat rahmat. Allah ni bersifat Rahman Rahim tuan-tuan. Asma' Husna Allah Ta'ala tu bermula dengan nama Rahman Rahim. Maha pemurah, maha penyayang, maha belas kasihan. Tapi untuk orang yang tak mau ikut perintah Allah, Allah tak ada belas kasihan kat dia. Kita faham Allah ni marah-marah kat kita pun tuan-tuan, murkanya Allah besar mana pun kat kita, rahmat Allah mendahului. Bertahun kita buat dosa kat Allah, sekali kita minta maaf kat Allah tuan-tuan, Allah akan mai balik kat kita. Punya baik Allah Ta'ala, maha baik. Tapi bila tengok pada hadis ni tuan-tuan, nampak macam Allah dah sikit pun tak kisah apa nak jadi dengan hamba ni tuan-tuan. Terus masuk neraka, akan dikenakan azab, satu azab yang sangat besar, keras dan pedih tuan-tuan. Di mana azab ini kita tak mampu nak terima tuan-tuan. Tak mampu nak terima, tapi nak buat macam mana? Azab dah ada, kita pula buat pasal tak dan taubat ke Allah, terus buat benda macam tu. Wal'iyazubillah. Moga Allah lindung kita tuan-tuan. Semua orang-orang ini melakukan dosa besar, kecuali mereka segera bertaubat dan berjanji tidak mengulangi lagi. Dalam marah-marah Allah tuan-tuan, kalau sebelum mati kita sempat bertaubat kepada Allah, kita insaf, kita menyesal, kita berjanji dengan Allah tak mau buat dah lagi dosa-dosa macam ni tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kita akan terselamat daripada azab Allah. Namun satu saja masalah kita tuan-tuan, sebab kita tak tahu bila nak mati. Tak tahu bila nak mati. Jangan duk kata nak mati ni dia kena sakit, dia kena tua, dia kena terlantak dulu. Tak tuan-tuan. Berapa ramai yang tengah cergas duk lari, tengah pandang tuan-tuan duk lari main bola ni, live ni, jatuh mati. Dalam sihat boleh mati tuan-tuan. Tak perlu tunggu sakit, tak perlu tunggu tua. Kalau kita tahu mati bila, senang. Saya mati umur 60 kata. Bila tahu dah memang tengok, oh, aku mati umur 60. Daripada balik sampai umur 40, kata buat maksiat bagi puas, cukup umur 40, insaf, duduk masjid tu sampai mana, kerja berhenti, apa berhenti, duduk yang masjid 20 tahun. Gak boleh kot, Allah Ta'ala ampun dosa. Kalau tahu senang tuan-tuan. Lah ni masalah tak tahu. Duk kata esok, lepas esok. Tengok esok tak ada bagi kita. Ni hang ni bila nak insaf ni tak apalah, esok aku taubat dah. Tiba-tiba malam tu mati. Hak tu peristiwa ngeri tuan-tuan. Satu kisah yang cukup ngeri. Bila tak dan taubat ni tuan-tuan, Allahu Akbar, tak tahu nak kata macam mana. Sebab dia akan mula daripada mana? Mula daripada masuk barzah lagi. Sedangkan barzah ni bukan tempat untuk menerima siksaan. Kalau kita faham, barzah ni tempat menunggu. Kita nak tunggu apa? Nak tunggu semua manusia masuk di situ sebelum nak dibangkitkan bersama-sama di akhirat. Yang tu saja, daripada alam ketiga dunia 4 barzah, 5 akhirat. Daripada 3 nak pergi 5, kena tunggu saat barzah. Tapi barzah itu akan menjadi sama ada tempat permulaan siksaan atau tempat permulaan nikmat. Bergantung kepada diri kita dan juga amal-amal kita. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Dan diriwayatkan bahawa ada segolongan manusia yang akan dibangkitkan pada hari kiamat
sedang tangan-tangan mereka bunting disebabkan dari berzina. Yakni dahulunya ketika di dunia mereka selalu memainkan kemaluan mereka dengan tangan. Ada satu riwayat sebut tuan-tuan, orang yang suka mengeluarkan mani dengan sendiri dengan tangan dia tuan-tuan, nanti di akhirat tangan dia ni akan bunting. Maksudnya tangan dia akan mengandung. Besar mana macam mana wallahu a'lam. Tak reti nak abang. Kalau kita nak bayang pun kita duk bayang yang kata ibu-ibu mengandung ni benda tu ada kat tangan. Mungkin macam tu lah kot. Tapi bila benda ni nama dia azab tuan-tuan, dia bukan satu benda yang seronok. Dia satu benda yang sangat menyiksakan. Jadi orang tengok pada tangan tu, orang akan tahu dah sifat dia ni kat dunia macam mana. Oh, rupanya yang ni dia rajin melayan nafsu dengan tangan dia sendiri. Disebut di dalam satu riwayat. Dan diriwayatkan bahawa di antara perbuatan kaum Lut, iaitu bermain catur dengan maksud berjudi, berlawan burung, berlawan di antara anjing, lawan menanduk antara kambing, antara ayam jantan, memasuki pemandian umum, yakni mandi di tempat awam tanpa kain basahan, suka mengurangkan ukuran dan timbang. Ingatlah, celaka bagi siapa yang melakukannya. Selain daripada perbuatan terkutuk kaum Lut, iaitu mereka ini laki datang dengan laki, perempuan datang dengan perempuan, ada beberapa perkara lagi yang diperbuat dan semuanya perkara yang jahat. Mereka suka berjudi dengan cara melaga binatang. Apa binatang yang boleh dipakai laga? Burung, kambing, ayam, ikut apa yang ada. Berjudi dengan keadaan tersebut. Kemudian mereka ini juga kalau pi tempat mandi awam tuan-tuan, mereka akan pi dalam keadaan tanpa berpakaian. Macam kita di sini mana pisau. Pisau ada kolam mandi awam kan, MPSP punya. Pi duduk ramai-ramai tuan-tuan, bayang tuan-tuan. Duduk ada 200 orang kata semua tak pakai baju. Bukan kata tak pakai baju, tak ada selai benang, semua telanjang bulat tuan-tuan. Kaum Lut macam ni panggil dia. Kemudian mereka mengurangkan ukuran dan timbangan. Bila nak niaga saja tuan-tuan, ada saja nak tipu kot timbang. Tak mau nak jual betul-betul, minta sekilo tak pernah dapat sekilo, kurang pada tu akan dapat. Sebab apa? Nak untung lebih. Dan disebutkan celakalah bagi siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian. Menurut asar pula, siapa yang suka mengadukan 2 ekor burung, maka dia akan merasakan siksa kefakiran. Siapa yang rajin berjudi dengan cara duk melaga binatang, maka Allah Ta'ala akan uji kita, timpakan kita dengan kesusahan dalam bentuk miskin, fakir. Kalau kata duit tak pernah cukup ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengoklah orang rajin duk bersabung ni tuan-tuan. Dan ni yang tinggal mungkin sabung ayam lah kot. Walaupun dia menang tuan-tuan, duit tu tak ada berkat. Duit tu akan habis macam tu saja, bahkan tak cukup lagi dengan apa yang dia dapat. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula, orang yang melakukan liwat apabila ia mati tanpa terlebih dahulu bertaubat, maka dia akan disumpah dalam kubur dia menjadi babi. Ibnu Abbas sebut, siapa yang liwat, dia ni yang tak ada nafsu kat perempuan, suka kat lelaki, bahkan melakukan seks sesama lelaki, dalam kubur akan dirubah wajahnya menjadi seekor babi. Dan dia akan bangkit dengan wajah tu lah tuan-tuan. Bila masuk kubur macam tu, bangkit pun macam tu. Mana nak letak muka kat mahsyar tuan-tuan, seluruh manusia akan tengok kita tuan-tuan, nak tahu muka tak mana. Main-main muka babi. Allahu Akbar. Hari ni kita duk hina, kita duk keji. Yang tu yang akan jadi pada mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, tengok balik pada kitab kita. Nabi SAW turut menjelaskan tentang akibat melakukan liwat, iaitu dengan sabda baginda yang berbunyi, la yanzurullaha ila rajuli ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Maksudnya, Allah tidak akan memandang, yakni murka kepada orang lelaki yang menyetubuhi lelaki atau menyetubuhi perempuan melalui duburnya. Tuan-tuan, kita berkahwin pun tuan-tuan, memanglah Allah Ta'ala sebut nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuan-perempuan bagi kamu itu adalah seperti ladang, maka kamu buatlah apa yang kamu nak buat kat ladang kamu. Tetapi tuan-tuan, ada beberapa tempat yang kita dilarang sentuh. Yang tu tuan-tuan pun tahu, suami isteri semua tahu. Ada satu tempat yang memang Islam larang kita sentuh pada isteri kita, iaitulah duburnya.
Kalau lelaki dengan lelaki, depa kacau apa tuan-tuan? Depa kacau dubur. Melakukan persetubuhan melalui dubur. Dan kalau dengan isteri kita, jangan sekali-kali. Sebab benda ini akan menyebabkan Allah tidak akan memandang kita. Tuan-tuan, kalau Allah tak pandang, agak-agak Nabi nak tengok tak? Yang kita hari tu baru-baru ni maulud Nabi, tuan-tuan, duk minta lah, ya Rasulullah, isfa' lana, syafaat aku, tolong aku. Aku takut ke akhirat nanti macam mana aku nak lalui seorang-seorang, wahai Rasulullah, bantulah aku. Tiba-tiba Allah tak pandang kita, tuan-tuan. Agak-agak Nabi nak pandang kita. Lagi tak pandang. Terang Nabi pun, tuan-tuan, Nabi duk tolong ni orang yang berdosa di sisi Allah pun Nabi duk tolong lagi. Tapi bila Allah tak tengok terus hamba tu, tuan-tuan, jangan harap Nabi SAW nak tengok kita. Bukan kata Nabi zalim, bukan kata Allah tu saja nak perkenal kita, tapi kita diingatkan, kita tahu benda tu salah, tapi kita duk buat juga. Yang tu yang akan menjadi masalah kepada diri kita. Baik tuan-tuan,